kecek. Kecek ke lu. Ngamuk lipan aja. Ingat tidur kau ni. Ngamuk lipan aja. Kena nak cambik. Mau kena nak pi. Kena ri. Ngamuk aja. Bung. Dia minta maya menggege. Kau nak lagi dah. Deh, kamu maya senyap. Pada ni yang ni tak ada ugai dah. Ingat molek kamu. Dia bala tu kecek tak habis lagi. Ngamuk camping naye. Kena nak camping. Kena nak piak. Kena deh. Ada camping naye siap. Ganggu dia nak semaya ke apa. Dia minta semaya menggege. Naye sudah bong tak apa luah ke tak apa. Tu semaya aku tak apa. Gitu Berat sangat buat amal ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na min ulumihi wad-daraini amin. Berkata kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah, puak Qadariyah. Maka siapa ke puak Qadariyah? Puak Qadariyah ialah puak yang engkarkan qadar dan takdir Allah Ta'ala. Dia tak terima kata Allah Ta'ala sudah takdir. Dia tak terima kan Allah Ta'ala sudah qadar, sudah takdirkan sedia kala. Itu dia tak terima. Tuan kaum Qadariyah. Kaum yang mengingkarkan qadar ataupun takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tak percaya. Tu tak terima dan tak percaya kata Allah Taala ni menjadi ke satu perkara tu dengan sudah ditakdir oleh Allah. Allah sudah takdir, dia tak percaya begitu. Itu dikatakan kaum Qadariyah. Maka kaum Qadariyah ni bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah jamaah dia tak engkar, dia percaya semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dalam ayat tu lah. Dalam ayat tu bahaskan innama amruhu sesungguhnya perkerjaannya ya Allah Ta'ala idza arada syai'an apabila telah menghendaki ia Allah Ta'ala akan sesuatu. Maka arada tu fi'il madhi. Maka fi'il madhi menunjuk di atas masa yang telah lepas. Maka apabila masa telah lepas, innama idza arada syai'an itu isyarat kepada
ta'alluq taksis iradat pada azali. Mana perkara semua Allah Ta'ala sudah menentukan sedia kala. Tu. Ingat baik tu. Nah, perkara Allah Ta'ala sudah sudah mentakdirkan sedia kala. Apabila lah Allah sudah menentu, Allah Ta'ala maha nak ki mengada. Ayyakula lahu kun fayakun. Nasya Allah Ta'ala mengada dengan sifat kudrat dia. Tu bukan Allah Ta'ala mengada dengan kun fayakun. Allah Ta'ala mengada dengan sifat kudrat dia. Maka ayyakula lahu kun fayakun isyarat kepada ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrat. Tu ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrat, mana iradat menentu, kudrat mengada. Gitulah kalau bahasan pada ilmu usuluddin. Maka berkatalah kaum Qadariyah, sonyo tiadalah ditakdirkan oleh Allah akan tiap-tiap suatu itu sebelum adanya tiap-tiap suatu. Allah Ta'ala tidak takdir. Allah Ta'ala tidak mensakatkan tiap-tiap suatu. Semua suatu tu sebelum adanya suatu. Jadi pegangan bagi kaum Qadariyah, Allah Ta'ala takdir suatu itu apabila suatu itu ada. Belum pada ada, Allah Ta'ala tidak takdir. Ini kaum Qadariyah mengata. Tiada pula diketahuinya Allah lebih dahulu. Ni tiada pula diketahuinya Allah lebih dahulu akan tiap-tiap suatu itu sebelum ada. Tu dia. Jadi Allah Ta'ala tahu ni macam mana? Hanya diketahui oleh Allah akan suatu itu. Bila tu? Pada kemudian jadinya suatu. Apa pada kemudian jadi? Yakni kemudian daripada jadinya suatu. Ini kata kaum Qadariyah. Maka puak Qadariyah ni tak boleh kita percayai, tak boleh kita i'tiqadkan dalam hati kita bahawasanya Allah Ta'ala tidak mengetahuikan sesuatu belum diadakan. Maka Allah Ta'ala sudah mengetahuikan perkara yang ada ni sedia kala. Lalu tu ta'alluq ilmu, ta'alluq tanjizi qadim. Allah Ta'ala sudah meluluskan sifat ilmu dia tu sedia kala. Mana Allah Ta'ala sudah mengetahuikan maklumat itu sebelum Allah Ta'ala mengada lagi, Allah Ta'ala sudah mengetahui. Tu bukan tu nanti benda ni ada dulu baru ketahui. Itu bukan Allah, hanya itu kita makhluk, bukan Allah. Allah Ta'ala tahu, mengetahui sebelum benda tu dijadikan, maka benda tu sudah diketahui oleh Allah. Ada pun kaum Qadariyah ni keluar daripada kaum ahli sunnah wal jamaah. Satu. Dan berkata kaum Qadariyah mutaakhirun. Kaum Qadariyah mutaakhirun, maka boleh dikatakan kaum Qadariyah mutaakhirun kaum Jabariyah. Boleh kata juga kaum Jabariyah, kaum Mu'tazilah, Jabariyah pula. Qadariyah mutaakhirun ni mana kaum Mu'tazilah. Dia banyak kaum Qadariyah, Jabariyah, Jahwiyah, Jahmiyah, banyak benarlah kau ni. Banyak benar kita, banyak lagi tu, banyak tu. Kau ni banyak benar dalam agama kita. Islam dah tu, bukan agama lain. Agama lain kita tak bercakap mula lah. Agama Islam tu, Qadariyah, Mu'tazilah, Jawariyah, tu Sanawiyah, Wasani, banyak. Banyak Mu'attilah. Banyak bilangan dia tu banyak. Maka kita bertahu apa kaum tu supaya kita nak betulkan i'tiqad kita dengan Allah. Hak kita ni ahli sunnah wal jamaah. Tapi semua yang mengaku ahli sunnah jamaah,
Sebab itulah kata Habib Ali Abu Bakar, kamu nak tahu kata orang ni ahli sunnah jamaah ialah dengan akhlak, bukan dengan perkataan. Akhlak yang bagus ya ialah tu ahli sunnah jamaah. Akhlak yang baik dengan perkataan dia, perbuatan dia, kedudukan dia bagus, maka itulah ahli sunnah wal jamaah. Bukan perkataan. Perkataan macam-macam lah orang mengaku aku ahli sunnah, aku ahli sunnah, semua mengaku ahli sunnah. Tapi kena tengok pula akhlak mereka, macam mana akhlak mereka. Tu dia. Dan berkata kaum Qadariyah mutaakhirun. Begitu juga serupa dengan kaum mutaakhirun ni ialah kaum Mu'tazilah. Macam mana kaum Mu'tazilah? Kaum mutaakhirun kata macam mana? Tiap-tiap kebaikan itu datang daripada Allah, dan tiap-tiap kejahatan itu daripada lainnya lain pada Allah. Ada ke tiap-tiap kali kita bercakap, kalau kita bergaji dengan mensyarah, dengan syarahan, dengan ceramah atau dengan bayan, tu maka ia bagi tahu belakang, jadi semua saudara jadi yang baik pada Allah, yang jahat pada hamba sendiri. Tu. Kalaulah cakap macam tu, i'tikad macam lain, okey tak apa yang tu. Kalau i'tikad macam tu ialah kaum Qadariyah mutaakhirun atau kaum Mu'tazilah. Kalau kita mengatakan yang baik pada Allah, yang jahat daripada aku, masalahnya baik pada aku, maka cakapan macam tu bukan ahli sunnah. Hak ahli sunnah, cakapan boleh kita cakap macam tu kerana beradab dengan Allah. Yang baik pada Allah, yang jahat daripada nafsu aku sendiri. Tu tak apa. Adapun i'tikad kita baik jahat daripada Allah semua. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang baik yang jahat pun Allah Taala yang mengilham. Maka itunya i'tikad kita dalam hati ni, bukan cakapan kita. Adapun cakapan yang baik kita nisbahkan pada Allah, adapun yang jahat kita nisbahkan kepada kita sendiri ataupun makhluk. Itu cakapan. Ingat baik tu. Tu i'tikad kita tu. Kamu salah. Kalau kamu silap cakapan, kamu pegang macam tu, kamu pegang kata yang baik pada Allah, yang jahat pada kamu sendiri, i'tikad kamu macam tu, bermakna kamu tu kaum Qadariyah mutaakhirun atau kaum Mu'tazilah. Ingat Pak kaum Mu'tazilah mana kaum yang gelincir daripada ahli sunnah jamaah atau kaum yang gelincir daripada pak mazhab. Tu Mu'tazilah. Tu dia. Dan sahlah tersebut dalam hadis. Hadis ni hadis Nabi SAW sebut macam mana? Macam ni. Al-Qadariyatu majusul ummati. Al-Qadariyatu majusul ummati, artinya adalah kaum Qadariyah itu majusi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu maka majusi ni agama yang sembah api. Maka agama ni banyak di India. India banyak agama ni sembah api. Maka tempat kita ni bukan macam sembah api, tapi buatan tu macam sembah api. Mana? Ada kalau kita pergi tempat apa? Kalau siah kita, kalau masa budak-budak ke apa? Luksera. Luksera tu bawa kata malam-malam ni ya likau api. Dulu itu pingat api. Ya ambil api, lepas tu semua orang pergi likau api. Lepas tu kan dia buat di belakang tu, lima sompa tu kata yu thang lang ngai na min cari con thơ pau tu memari kopi Allah kepak akan tapi kita bukan majusi, tapi perbuatan kita tu super majusi. Ada api. Tengok di Luksera nanti tu je ada. Ada api ni calo je. Tapi kalau tak tahu tak apa, tak ada rasa gano. Apabila sudah tahu, tengok ini agama majusi ni.
Yang kita duk puja-puja tu agama Majusi. Maka sekarang ini yang tukar, yang ubahkan daripada api tu jadi api elektrik. Letak api elektrik, tak dengan lampu, maka semua tu likung api tu, ada permainan perangin. Lagu lah pula. Nah, macam buat kamu lah duk pondok masalahnya, duk pondok peringat api tu likung tu kan. Tu. Yalah tu. Nah, itu bukan agama Majusi, tapi perbuatan tu menyerupai Majusi. Maka apabila perbuatan menyerupai Majusi, macam mana kita man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa dia menyerupai dengan satu kaum, maka mereka itu dalam kaum tu dah. Kalau menyerupai Majusi, maka mereka itu dalam Majusi. Sebab itulah yang hadis tu kita kena amat-amat hati benar. Perbuatan kita menyerupai dengan siapa? Kalau perbuatan kita menyerupai dengan orang bukan Islam, maka kita bukan golongan orang Islam. Macam orang kahwin sekarang kan ni, adalah permainan kahwin sekarang ni. Buat pelarakan tu. Pelarakan masuk di kereta tu. Ada dengan kain merah. Patu-patu kereta berbunga pula di kereta tu. Cantik ya tengok. Lawa tengok. Siapa kata cantik tu? Syaitan. Tu. Maka perbuatan macam tu perbuatan serupa dengan mereka itu. Maka apabila kita amal macam tu, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka siapa dia menyerupai dengan kaum tu, maka mereka dalam kaum tu. Ingat baik tu. Tu hadis tu memang Nabi selalulah mencita-citakan. Lalu itulah kita jaga baik. Jaga baik nah. Jangan menyerupai dengan mereka. Tu. Ni Majusi. Ingat tu agama Majusi. Majusi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Majusi ni ialah satu agama yang menyembahkan api. Menyembahkan api, menyembahkan matahari. Matahari banyaklah kat sini tu. Ada kat Malaysia, ada dekat India banyak. Pengasas dia di India banyak. Agama Majusi. Maka agama Majusi ni Nabi kata Qadariyah. Puak Qadariyah. Berkata kaum Sanawiyah. Ni kaum Sanawiyah pula apa ni? Banyak sangat loh. Ngapa? Sonyo tiap-tiap kebaikan itu daripada perbuatan sinaran dan cahaya. Perbuatan yang baik. Apa? Perbuatan yang baik ni dijadikan dia daripada perbuatan sinaran dan cahaya. Ni daripada nur. Ni puak Sanawiyah. Kebaikan yang kita buat baik, selalu kita buat baik tu, itu daripada nur, cahaya. Sinaran ni bercahaya, sama tu. Ataf tafsir panggil sinaran dan cahaya. Mana yang baik daripada cahaya. Sebab tu bawa kebaikan. Pacang. Biasa tengok tak cerita-cerita yang orang buat dalam TV tu. Duduk pak gelap. Bawa duduk gelap mari cahaya nak siang. Tewada long ma. Tu. Kita pun sungguh baik baik. Mari hak ni benar baik ni. Sekali tabak habis. Tikak kita. Tewada long ma kita cahaya nampak. Siang. Bawa mari hak gelap tu. Satan. Banyak kita buatlah cerita-cerita tu banyak. Kalau hak baik kan dia buat cahaya mari cahaya. Apabila hak jahat dia buat apa? Rupa syaitan mari rupa hantu. Gelap-gelap mak mari. Tu syaitan. Macam-macamlah. Itu kaum Sanawiyah. Mereka pegang kata cahaya ni kebaikan. Dan tiap-tiap kejahatan itu daripada perbuatan kelam dan gelap. Kejahatan perkara yang jahat tu dijadikan daripada perbuatan kelam dan gelap. Ni maka kita tak ada pegang macam ni. Iktikad kita bukan macam ni. Tapi apabila kita nampak cahaya, kita rasakan kebaikan lah tu. Apabila lah nampak benda tu gelap, nampak tidak ada cahaya, maka kita kata benda ni benda kejahatan. Tapi kita tak iktikad. Maka apa beza dengan mereka ni? Sama ya.
Tu. Macam kita duduk buat amal. Jadi kan sanawiyah ni banyak pada orang bersuluk. Orang bersuluk, orang bertapa dalam bukit bertapa mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. Buat tu. Nah, dia mengatik lama-lama tu, cahaya datang. Oh alhamdulillah, cahaya kebaikannya bang. Apabila cahaya tak ada, mari kegelapan tu. Oh masya-Allah. Tu. Ada macam tu. Nah, telah sebutkan dalam kitab tasawuf macam tu lah. Jadi seorang ni dia mengatik, dia berzikir banyak, maka dia berharap hati dia akan dapat cahaya. Karena cahaya itu menunjuk tu kebaikan. Tengah-tengah dia mengatik, tengah-tengah dia berzikir la ilaha illallah beberapa banyaknya, maka nampak cahaya pada langit. Turun cahaya pada langit. Oh, mari. Dia apa tengok cahaya pada langit, sukalah dia. Suka benarlah. Masya-Allah. Zikir aku, amalan aku, Allah sudah terima. Dia selalu pergi dekat cahaya. Pergi dekat cahaya tu, maka cahaya tu akak dia naik. Akak dia naik sampai separuh, sampai setengah langit, cahaya tu akak naik. Maka cahaya tu lepas dia turun. Jatuh turun, mati dia tu. Kenapa? Karena zikir dia, amalan dia, cinta dia, hati dia niat, dia nak cahaya tu ya. Bukan dia zikir nak Allah Ta'ala dah. Maka cahaya yang dia nampak tu ialah cahaya syaitan, bukan cahaya daripada Allah. Karena zikir dia punya zikir hari-hari, aku boleh dapat nur, dapat cahaya pun dah okey dah. Tu itu niat dia. Maka Allah Ta'ala tak cahaya sungguh, tapi cahaya tu cahaya syaitan, bukan cahaya daripada Allah. Sebab tu kita buat amal jangan tiang nampak kau benar. Jangan nampak benda tu, jangan nampak benda ni. Kita buat kerana Allah. Maka benda lain tu Allah Ta'ala akan hantar, akan tadbir, akan aturkan di atas kita sendiri. Tak payah kita niat. Niat kerana Allah Ta'ala, zikir kerana Allah, semua kerana Allah. Bukan kerana tu, bukan kerana ni. Nanti kamu, kalaulah kamu buat kerana tu, kerana ni, maka kamu akan jadi hamba benda tu dah. Ingat baik tu. Ni dia. Ni kau sanawiyah. Belak kau ni. Banyak lagi ni. Ni baru sikit ni. Ni satu juzuk daripada kaumnya. Tu betul Nabi katanya, semua umatku akan terpecah 73 puak. 73. Satu yang betul. 72 tu habis. Habis 72. Ingat baik tu. Nah, satu. Habis kat tu. Katanya sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil ihsan. Maka mukhabarlah olehmu akan daku, hei Muhammad, daripada ihsan. Itu makna dia. Makom ihsan inilah. Makom ihsan yang sudah disebutkan oleh yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Yang dinamakan di hadapannya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu badal pada katanya. Yang dinamakan di hadapan Allah Ta'ala. Maka sebut di hadapan tu iktibar kita, bukan iktibar Allah. Allah tidak ada hadapan, tidak ada belakang, tidak ada kanan, tidak ada kiri, tidak ada atas, tidak ada bawah. Kalaulah di dalam kitab cakap di hadapan Allah, iktibar kita, bukan iktibar Allah. Karena kita hendak fahamkan Allah, mesti kita cakap lughah kita. Kita cakap bahasa kita. Inilah yang dinamakan di hadapannya Allah Ta'ala. Tu nama pangkat ihsan ni. Apa Allah? Mana kita buat amal, seolah-olah kita ni depan Allah Ta'ala. Seolah-olah begitu. Maka macam manakah keadaan kita seorang hamba yang buat amal, yang berdiri di depan Allah? Semacam mana kita berdiri depan orang besar-besar. Di depan orang besar-besar, besar pangkat, macam mana kita duduk depan dia? Oh, mata kita tidak lilah-lilah, mata kita tak ada hitam kat situ, tak ada lihat kat sini, mata kita teruskan betul. Menyawa pun tak derah menyawa tu. Nak kata dah. Garu gata pun beringat. Kadang-kadang kalau sikit-sikit tu itu sobat. Gata pun sobat. Pasal kita duduk depan orang besar.
Tu maqam ihsan. Maka maqam ihsan di sini kita buat amal ni, kita seolah kita depan Allah. Macam mana keadaan kita semayang? Macam mana kita semayang depan Allah? Tentulah malu ia seorang melengau daripada wada Allah waktu menyembahnya Allah di dalam semayang. Melengau ni, melengau. Tu melengau hitam rata dalam semayang orang mari tengok ikut dalam barang Allah Akbar, tengok kipas, tengok belakang. Ni kamu semayang. Kadang-kadang kamu semayang cuik pula. Cuik. Tu. Dah semayang tu, orang sudah beresah lama kita dok mari, dok melengok. Moga imam sudah baca Fatihah, kita tak gaduh Dan aku aku ni pantas dipanggil, aku ni hebat. Bawa kata imam nak rokok, lama Allahu Akbar. Tu kamu. Ingat baik tu, semayang tipu macam tu. Ni, maka kata sini, tentulah malu ia seorang melengau daripada Allah. Bila melengau tu, waktu sembah menyembahnya Allah di dalam sembahyang. Waktu menyembah ke Allah, jangan melengau kat tu, jangan melengau kat ni. Jangan hitak atau jangan hitak kan. Kamu diam tengok tempat sujud. Istimewa pula, lebih-lebih lagi pula akan bimbang hati seorang dengan kebesaran yang lain. Istimewa pula akan bimbang hatinya tu. Hati tu kan bimbang dengan kebesaran yang lain-lain. Itu mesti kita malu. Malu apa? Malu membimbangkan hati dia atas dia melengau. Tentulah malu ia akan bimbang hatinya, akan bongsang hatinya dengan kebesaran yang lain pada Allah Ta'ala. Ni patut kita malu. Kita semayang membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka apabila Allah Maha Besar, lain pada Allah tidak ada besar. Masa kita semayang, maka kita tumpukan pada Allah. Itulah patut, itu maqam ihsan. Dengan sebab ini masa kita semayang, Allahu Akbar, betulkan heningkan, tak payah kita kesokkan ni, betulkan. Tengok tempat sujud. Bukan kita tengok orang kadang-kadang dalam mayang dia banyak soft. Ada banyak soft, patut kita ni ada nampak orang depan kita tu pakai apa? Pakai baju bola. Dia tulis belakang Messi. Ronaldo, tulis kat situ. Dah Solar, Mizeng tulis situ. Diesel tulis duk situ. Kita apa? Allah Akbar. Ronaldo, aku kenal dia. Kemah sungguh dia ni. Semayang kata ada apa dah. Ronaldo, Messi duk main kat situ. Habislah. Sebab itulah dalam semayang pakai baju bercalo-calo, berangkor tu makruh. Kerana mengganggu kat orang. Orang lain nak semayang tak boleh. Semayang tengok baju dia. Kerana baju dia yang macam ulas hawa ni. Allahu Akbar. Cantik kulit ulas hawa ke depanku ni. Tak ada apa, ganggu orang. Sebab tu makruh tu. Pakai baju calo-calo macam-macam lah. Macam kulit ulas hawa. Pakai baju. Tu makruh. Tu makruh. Pasal apa? Pasal mengganggukan orang lain tu. Lalu tu yang afdalnya kita pakai baju cap berselari. Yang paling pentingnya cap putih. Kalau putih. Kalau putih itulah yang paling afdalnya. Itu dalam kita solat. Pasal kita solat depan Allah. Maka macam mana keadaan kita depan Allah? Itulah i'rab ambil sendiri tu. Kamu bergusing sendiri. Kamu nak semayang, buat macam mana mau semayang. Kadang-kadang mari semayang kepiyah tak ada. Kepiyah tak ada atas kepala ni. Allah Akbar. Kepiyah tak ada nak semayang. Maka kalau tanya dia, kamu mazhab apa? Dia kata mazhab Syafi'i. Kalau kamu mazhab Syafi'i, makruh tidak bertutup kepala kamu ketika semayang.
Apabila makruh adalah semayang, macam mana semayang kita Tuhan nak terima? Semayang ni rambut ni tutup mata semayang. Tidak. Allahu Akbar. Bermasa sujud akak. Masa sujud. Rambut ni tutup mata sebelah. Nah, ingat kamu, kalau kamu ingat kata kamu mazhab Syafi'i, makruh semayang dengan tidak bertutup kepala. Kalau itulah mazhab Syafi'i, dia pakai kupiah tu. Nah, mazhab Syafi'i. Yang lain tak tahulah, ikut dia lah. Kalau dia kata aku mazhab Syafi'i, makruh maka tak tutup kepala tu. Kepala kamu tak tutup tu. Tu ingat baik. Kalau kita pakai serban tu, itu paling baik lagi. Tapi susahlah bagi orang setengah-setengah orang pakai serban tu. Nah, kerana serban ni mahkota kan, mahkota lelaki. Tu mahkota lelaki. Serban ni memang harga tinggi lagi. Solat tu apa? Solatu rak'atain bil amaimi khairun min 70 rak'atan bi ghairil amaim. Tengok tu. Semayang 2 rakaat dengan berserban lebih baik daripada 70 rakaat yang tidak berserban. Tidak berserban, bukan subai ni. Serban tak kepala ni. Maka serban ni kalau kita pakai supaya lepas dulu nyakit papaan, nyakit papa, nyakit sesak, maka kamu jangan belik dia, jangan balut dia masa kamu duduk. Kamu nak berdiri. Diri, balut dia. Nak berdiri. Kalau pakai seluar, kena duduk. Yang pakai berdiri. Kamu nak pakai seluar, kamu duduk, kamu pakai. Kalau berdiri pakai seluar, itu pesaka papa. Pesaka kepapaan. Rezeki payahlah nak masuk terhadap kita tu. Kalau serban, jangan pakai duduk. Kamu duduk, balut serban. Kamu nak balut serban, kamu bangun berdiri, pakai serban. Tu kalau kamu nak kelebihan. Kalau tak nak kelebihan, tak ada apa. Tapi kalau kamu buang piyah kamu macam semayang gini, Allahu Akbar, itu makruh. Dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i makruh. Itu dia. Habis. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yaraka, maka melihatlah Allah Ta'ala akan kelalaian engkau. Baca itu, kelalaian engkau dalam sembahyang dan kebimbangan hati engkau daripada sembahyang. Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala nampak hati kita lalai dalam sembahyang, hati kita bimbangkan dalam sembahyang. Bimbang apa? Bimbang satu pekerjaan, bimbang tu, bimbang ni, bimbang macam-macam lah. Ni lah hati kita masa sembahyang. Tapi apa pun bilang, heran sungguh. Masa belum semayang hati kita berjuruh, hati kita baik, tak ada ingat apa langsung. Nah, masa belum semayang baru kata Allahu Akbar, mari dah. Mari serba-serbi. Apa molek kalau aku semayang. Kalau bapa semayang kamu ni baru datang. Tak kosong dah semayang. Mana? Mari seorang ni duduk belah ni. Ni dah 3 orang, ni dah 10 orang. Pas mata aku mencelak itu nampak. Nampak sekor itu. Hanya aku lepas semayang aku duduk dia. Malah nak kata gapo. Kalau aku paling gitu kan, siaplah buat kamu. Aku malah nak paling tu. Astagfirullahaladzim. Kerana apa? Kerana mengganggukan semayang orang. Kamu datang akhir, kamu buat sah tak kena pula. Serabut lah, serabut. Orang fikir agama ni serabut buat sah tak betul tu semayang. Kalau kita pergi kat kampung berat lagi. Orang ni duduk sini 3 orang. Duduk yang 3 orang. Tengah ada 5 orang. Meru sungguh. Tak apalah tu. Maka ingatlah Allah Ta'ala melihat kita, kelalaian kita dalam semayang, kebimbangan hati kita dalam semayang. Hati kita duk bimbang apa? Lalu tu sebelum ada semayang, kamu kosongkan hati daripada perkara jadi bimbang. Kalau baju, kita buat akad baju. Kalau ada apa kerja apa, kita selesaikan kerja.
Nah, sebelum makan, sebelum semayang kita dah dah ada hidangan nasi. Makan lu nasi tu. Nanti kita semayang dia ingat nasi pula. Allahu Akbar, usuk lah, tom yam lah. Tu ingat nasi pula. Makruh pula kat situ. Apabila kamu lapar, makan lu. Makan dah makan semayang. Nah, tu senang bagi kamu semayang. Ingat baik tetapi jangan buat lapar sungguh. Nah, lapar sertanya hidangan sudah datang depan kamu. Kamu sudah tengok ini gulai. Maka kamu makan dulu, lepas tu kamu semayang. Nah, ini dah bukan kamu makan, kamu tak hidangan dah makan, dah datang. Apa aku semayang dulu? Semayang lepas tu kita makan sepenuh sikit. Semayang kita makan sepenuh sikit. Jadi pelik tu macam tu. Kita makan dulu baru semayang sepenuh sikit. Tu baru kena. Tidak, kita makan dulu, kita semayang dulu, lepas tu kita makan sepenuh sikit. Jadi fikir macam tu. Kebanyakan orang fikir macam tu. Kita semayang dulu, lepas tu kita makan biar sepenuh. Padahalnya kita makan dulu, lepas tu kita semayang dengan sempurna. Tu baru bagus. Ni dia. Katanya sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anis saati. Maka tiada ketahui oleh Rasulullah. Ingat tu, fa akhbirni saah, apa saah? Hari kiamat. Masa kiamat. Maka tiada diketahui oleh Rasulullah masa datang hari kiamat. Bahkan mengetahuinya hari kiamat ni, bahkan mengetahuinya hari kiamat tertentu bagi Allah Ta'ala sahaja. Allah Ta'ala yang mengetahui hari kiamat, yang lain tak ada siapa tahu. Macam-macam lah orang bagi tahu Qurun 15 akan berlaku kiamat. Macam-macam, tak ada siapa tahu. Nabi tak tahu, tapi orang kita ni macam-macam lah. Tak tahu hari kiamat, tak tahu. Firman Allah Ta'ala, innallaha indahu ilmus sa'ah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Artinya, sonyo di sisi Allah Ta'ala mengetahui sa'ah, hari kiamat itu. Itu tafsir bagi sa'ah. Bukan sangat tu, sa'ah. Buat bulat likung titik tu, titik ngo tu, buat ain. Sa'ah. Apa sa'ah? Tafsir sa'ah, hari kiamat itu. Hari kiamat tu Allah Ta'ala yang mengetahui. Kemudian, maka barang siapa mendakwa akan bahawa dunia ini 700,000 tahun. Siapa dakwa kata dunia ni akan ada 700,000 tahun. Cek sen pi. Tu. Sedangkan yang baki lagi yang tinggal lagi iaitu 630 tahun. Iaitulah dakwaan. Iaitulah itu dakwaan tu. Nah, iaitulah perkataan yang bohong tu. Jangan duk percaya tu. Kalau ada orang dakwa kata dunia ni 700,000 tahun. Sudah pakainya 630,000 tahun. Yang baki lagi ada 70 tahun. 70 tahun nak kiamat. Bohong saja ya. Tak ada siapa tahu hari kiamat bila. Nabi tak tahu, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui kiamat. Makanya Nabi bagi tahu kitanya kiamat akan berlaku hari Jumaat. Tak tahu Jumaat mana-mana. Boleh jadi Jumaat yang dekat ni. Kita sedang tidur sedap-sedap tu, berlaku kiamat, bumi tergulung. Habis, semua habis. Manusia ni habis, langit bumi ni jadi super kapas. Jadi super kapas pupuk di angin. Habis. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Tu, bukit bukau jadi super kapas. Habis. Pas orang tak nak kecek lah. Orang duduk kat mana tak kena bercakap. Bukit jadi sebuah kapas, orang ni sebuah terubai. Tahu di mana. Tu hari kiamat. Allah Ta'ala sudah bagi tahu kita. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus.
wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Semua dia bagi tahu kat kita. Tapi manusia ni macam apa, makin hari macam lalai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin hari makin lalai pada Allah, makin lari makin lalai pada Allah. Tu ingat baik manusia macam makin setahun makin manusia ni bukan cerdik, bodoh. Bodoh, manusia ni makin setahun makin bodoh, bukan makin cerdik dah. Kita tengok kitab. Kitab yang kita belajar. Kitab kalau lurah yang dulu, lurah Jawi, lurah Melayu bahasa dulu, tulisan dia tu kita nak baca tak boleh kalau tak belajar nah. Ni, bebeh lagi budak-budak semasa sekarang ini. Nak baca tak boleh. Nah, kena tulis baru semua. Baru semua kena tulis lurah baru. Nah, semua nak ada mi alif ma. Baru. Makan, mi alif makan, nukan. Masa dulu mim kaf nun makan. Gitu ya. Tapi sekarang mim alif ma kaf nun kan makan. Minum mim nun waw mim minum. Tapi sekarang mim ya nun waw mim minum. Kalau ulih alif waw lam ya ha ulih. Dulu dah alif waw, ada dulu sekali alif ha alif lam ha ulih. Kalau setengah orang tak tahu macam Allah. 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 Bukan Allah. Ulih. Nah, lepas tu mari ke dia sikit. Alif, waw, lam, ha. Ulih. Mari sekarang ni. Alif, waw, lam, ya, ha. Ulih. Tu pun ada lagi hak bengau tak boleh baca. Kau yang kata manusia sekarang ni makin hari makin bodoh. Bukan makin cerdik dah. Kau bubuh sementara tu dah tak pandai lagi baca. Masya Allah. Sampai itulah dunia ni makin hari makin nyanyo, orang makin bodoh. Sebab itulah orang ulama yang buat sifat 20 tu. Masalah ni dah, masalah manusia ni makin hari makin bodoh dengan agama. Bukan dunia yang alim. Dunia ni wah benar lah. Bukan masalah dunia. Nah, tapi masalah agama jahil. Nah, jahil betul lah. Bahkan dengan guru-guru dia sanggup bahas lagi. Cuba tengok dalam Facebook. Guru kata macam ni. Dia kata guru tu bohong. Guru ni salah. Guru tu la ilaha illallah. Guru nak kata satu-satu tu bukan dia kata nafsu dia. Ya ada kitab ada gapo itu gini. Ya mengaji, bukan dia temu dalam Facebook, dia tu buat sebat cakap apa, bukan macam tu. Banyak tu. Duk komen tu guru. Tu guru ni hal tak hal macam-macam kata salah. Nah, ni ingat dunia akhir weh. Banyak orang jahil dunia akhir ni. Lebih lagi hak ngaji bisnes baru ni. Berakhir kata kau orang. Hak dia tu kena belaka. Ketuk tak apa lagi. Sunnah. Ingat baik kamu. Ngaji molek sudah. Tu dia. Hari kiamat tengok ni. Banyak orang jahil, sedikit orang alim. Tengok. Akhir dunia. Sekalipun diceritakan oleh Tuhi pada kitab-kitab Tuhi. Tu apa? Asbabit tanzil. Tu. Sekalipun begitu, sekalipun dia cerita, dia khabar, dia bagi dia cerita dalam kitab dia tu bahawasanya umur dunia 700,000 tahun. Begitu sekalipun jangan dipercaya, itu perkataan yang bohong. Siapa dia Tuhi ni? Daripada setengah ahli nujum. Hal keadaan Tuhi itu adalah ia daripada setengah ahli nujum. Ahli nujum, ahli bintang. Ni tengok bintang je buat kira nujum. Dan hisab, tok nujum panggil kita sini. Ahli nujum, ahli hisab, ahli kira bercara, ahli otak panggil. Dan begitu juga barang siapa, dan begitu juga apa? Seperti mendakwakan bahawa umur dunia itu 700,000 tahun tu. Begitu juga, yakni seperti perkataan barang siapa mendakwa akan bahawa umur dunia ini 700,000 tahun ila akhirih, tu begitu juga.
Dan begitu juga, yakni seperti perkataan barang siapa mendakwakan bahawa umur dunia ini ila akhirih. Begitu juga barang siapa mendakwakan bahawa umur dunia ini 7,000 tahun, maka tiada harus dipercayai dan dibenarkan perkataan itu. Jangan ada percaya kalau orang dakwa kata dunia ni umur 7,000 tahun, umur 15 korong, habis 15 ni kemak dah lah. Masalahnya kalau ni korong 14, ada lagi berapa? Orang bagi tahu kita kalau ni 1442. Ada lagi apa? 58 tahun lagi kemak. Masalahnya begitu sekalipun tak percayalah. Nah, hanya iktikad hari kiamat tu memanglah ada dalam hati kita. Nah, memang adalah hati kita tu. Tapi bulan puasa ni banyak dah orang punah iktikad dah. Kata nak bunyi suara hari Jumaat belum, puasa kena hari Jumaat. Hari Jumaat puasa ti kena Jumaat, maka akan bunyi suara di tengah langit. Pada sekian orang pun nanti. Telefon bapa ni berasak dah lah. Sungguh lah tu. Aku bukan Tuhan ayat ni pun. Kalau ku Allah Ta'ala tak apa, ku ayat ni berkata berlaku sungguh. Ni kata hadis Nabi ni. Hadis hak mana je ayat tu. Patah kata umur. Nak berlaku hari kiamat ni Jumaat mana-mana pun berlaku. Kalau Jumaat ni boleh berlaku, harus. Nah. Macam orang duduk dalam rumah tak ada keluar malah tu. Bayar-bayar pun tak ada pergi rebuh malah tu. Berhenti. Bodoh dengar. Tak bunyi weh. Setengah-setengah tu tubik luar dah mau tengok nak jadi merah atas langit tengok. Macam-macam lah kita. Suruh belajar tak belajar. Apabila orang ayat berita dalam Facebook macam tu, ini daripada orang Indonesia. Indonesia mana sekali pun tak ada cara. Benar berlaku hari Jumaat ni harus. Itu jangan iktikad benar betul tu ni. Kalau berlaku benar tu. Puasa hari Jumaat ni lama mari dah, bukan baru. Tapi Facebook tak ada masa tu. Facebook tak ada, YouTube tak ada. Tapi apabila temu YouTube dan Facebook, orang sebar dalam tu, takutlah kita. Lepas tu orang sebar tu janggut kat ni pula ni. Kau takut. Masya Allah. Muka kita pegang dengan janggut tu, bukan main kita tu. Ni ingat baik dia nah. Tu masalah macam tu benda harus berlaku hari Jumaat. Tu dia. Habis katanya Nabi SAW, fa akhbirni an amaratiha, maka khabarlah olehmu hai Muhammad akan daku, siapa aku yakni Jibril, an amaratiha, daripada segala alamat-alamatnya, alamat as-saah. Ni kata Nabi lagu ni maka berkata kebanyakan umat, yakni umat Muhammadiyah ni, kebanyakan umat yakni umat Muhammad, adalah perkataan ini, perkataan fa akhbirni an amaratiha ni, menyatakan dari hal kebanyakan hamba. Kebanyakan hamba sahaya sebab hamba sahaya ni pun hamba juga, dan anak-anaknya, anak bagi hamba di muka alam ini. Di muka alam ini, hingga jadilah anaknya, anak hamba tu yang daripada tuannya, tuan anak itu sebagai tuannya pula. Tu dia. Hingga jadilah anak bagi hamba tu, anak-anak hal keadaan anak yang daripada tuannya, tuan hamba. Gitu. Anak daripada tuannya, tuan hamba. Anak tu jadi apa? Sebagai tuannya, tuan bagi hamba. Tu dia. Macam mana weh tuan bagi hamba? Macam ni dia hamba. Hamba ni ada tok pengulu. Maka tok pengulu ni bagi setubuh dengan hamba. Kerana setubuh dengan hamba, waktu hamba ni tak ada kena nikah, boleh setubuh dengan hamba. Maka hamba ni dia beranak. Maka anak dia ni jadi tok pengulu. Dia tak jadi hamba. Kerana dibahasakan anak kau ada tok pengulu. Maka hamba ni
jadi hamba bagi anak dia. Pasal hamba dia tu, pasal anak dia tu mulu. Mak dia ni jadi hamba. Ada tak begitu? Itu alamat kiamat. Kalau kamu jumpa di mana macam tu, ingatlah kata ini alamat kiamat. Mak beranak tuan, mak beranak tuan dia, pengulu dia. Mana mak ni jadi hamba tok pengulu. Maka tok pengulu ni pergi setubuh dengan dia, dapat anak. Anak ni dibangsa dia tok pengulu, maka anak ni jadi tuan bah ni. Tu makna dia. Hingga jadilah anaknya anak hamba yang daripada tuannya tuan hamba tu. Hal keadaan anak yang daripada tuan tu. Anak mana sifat pada anak? Sifat pada anak tu. Anak mana? Anak yang daripada tuannya tuan hamba itu. Jadi sebagai tuannya tuan hamba pula. Jadi dah sebagai hamba, sebagai tuan hamba pula. Pasal apa? Kerana semua harta seorang manusia, kerana semua harta seorang manusia tu, kerana semua harta seorang manusia, sekalipun hamba sahaya atau lainnya, gini, kerana semua harta seorang manusia, kerana semua harta seorang manusia, tu mubtadah tu. Sekalipun, maka hadis ni royah panggil royah ada belakang. Sekalipun hamba sahaya atau lainnya dah hamba sahaya, semua harta seorang manusia khabar, iaitu semua harta manusia ni, iaitu semua harta seorang manusia terserah kepada anak seorang manusia belaka. Semua terserah dah anak, tak serah dah hamba. Sebab tu dibahasakan hamba kepada anak. Maka hamba tu dikatakan hamba apa? Hamba mustauladah. Ni. Maka pada akhir dunia akan timbul benda ni. Hamba beranak jadi pengulu, anak tu pengulu. Ada tempat kita? Tempat kita tak ada lagi. Pasal hamba tak ada tempat kita. Kalau kemungkinan apa negeri yang susah macam negeri hitam-hitam mungkin ada. Tempat kita belum ada. Tafsir macam tu. Berkata orang lain pula, sebut kata orang lain ni iaitu ulama lah, bukan orang macam kita. Berkata orang lain, berkata setengah ulama yang lain pula, adalah tujuan perkataan ini, perkataan Nabi SAW, fa akhbirni an amaratiha ila akhirih tu. Tujuan apa? Bahawa menganakkan seorang ibu. Apa menganak? Yakni memberanakkan seorang ibu akan seorang raja. Jadi ibu jadi hamba, jadi rakyat bagi raja. Raja tu mak dia. Raja tu anak dia. Mak tu jadi hamba dia, jadi rakyat dia. Boleh juga macam tu. Tu dia weh. Seorang ibu bahawa memperanakkan seorang ibu akan seorang raja, maka ibu itu tentulah masuk jumlah rakyatnya, rakyat anak juga. Ni dia masalahnya. Mak tu orang biasa kita, masa boleh nikah kahwin dengan anak raja tu kan. Mak ni orang kampung macam ni ke. Moga anak raja pergi kenal anak orang kampung, nikah dengan anak orang kampung. Baru nikah dapat anak. Duduk tak lama bercerah. Apabila bercerah, mak ni jadi macam orang biasa, tapi anak ni duduk dalam kota raja. Maka anak jadi raja, mak jadi rakyat. Jelah juga tu. Ada macam ni? Ada banyak. Malaysia ada macam ni. Banyak macam ni. Bermakna itu alamat kiamat. Tu ya nak ayat. Bukan kau mana dah. Alamat kiamat. Kata setengah ulama. Dan boleh jadi pula dikehendaki daripada perkataan ini, perkataan Nabi SAW itu, bahawa menganakkan memberanakkan seorang hamba sahaya akan anak yang merdeka. Boleh juga. Hamba mak pak jadi hamba, beranak anak jadi merdeka. Dan setelah besar anak itu,
Tu. Dan setelah besar itu, apabila lah, manakala lah anak tu sudah besar, dibeli tu. Oh ni luah baru. Bubuh baris dia. Ataupun kamu buat tepi. Dibelinya lah. Kalau tidakkah, apa ni? Dibelinya lah. Belinya lama ni. Dibelinya lah. Akan ibunya. Ibu bagi anak dibeli. Mana anak beli ambil. Mak dia yang berjamah yang jadi hamba tu. So, ni payah jumpa macam ni. Dan ada pula orang membicarakan bahawa tujuan perkataan ini, perkataan Nabi SAW, iaitu tujuan perkataan ini, banyak anak-anak yang derhaka kepada ibunya, ibu anak-anak masing-masing. Ada ni? Hak ni banyak. Mak, duit 200 duit apa pula hawai weh, marahnya duit dah sewi. Kan aku dah sewi pondok nek weh pula 200 kau. Hak marah ke kana tak kena tanya. Cak banyak datuk ni. Enak weh. Tu. Ada gitu banyak. Pak kita pun adanya ni. Kita duk ngaji hari-hari dah, jangan deraka kat mak, jangan deraka kat mak, cakap dengan mak jadi lemah lembut. Wala tanharhuma, jangan menjerahik, jangan menjerkah, jangan mengkasarlah oleh engkau akan dua ibu bapa engkau tu. Wa kullahuma, dan berkatalah bagi kedua ibu bapa engkau tu qaulan karima, perkataan yang mulia, perkataan yang mensanjung kedua ibu bapa kita. Oh, tapi dengan ayah tak apa. Ayah buat sakal-sakal gitu kan, kau lah dah. Injak tak berani dengan ayah. Dengan mak tu dia berani menang. Tapi dia kata kat sini, banyak anak-anak yang derhaka kepada ibunya. Pasal ibu ni orang lemah lembut, orang beralah, orang tak biasa godai anak, orang tak biasa kangkak anak ibu ni. Nah, ibu lemah lembut kita setengah dah setengah, ada 1,000 pun ada. Ni, ibu ni muka apa gasi. Muka apa rima nak makan orang panggil. Baik, budak ni. Dia rekaya. Dia koh cubik jadi mok. Ni, ibunya masing-masing. Jangan weh deraka kat mok. Jadi bermakna kalaulah kamu jumpa sekarang ini anak deraka kat mok, maka kamu ingatlah dunia sudah hampir kiamat. Banyak weh, banyak. Termasuk buat kita semua ni. Mak suruh belajar, tak nak belajar. Tak nak. Mak suruh mengaji, tak nak, tu pergi mengetahui pula kamu. Nah, ni mengaji ni. Tunjuk mengetahui pula. Ni dia weh. Deraka ni bukan nanti sepak dia. Suruh pergi pondok, pergi belajar, tak nak belajar. Mak kah jatuh mata mitok jugalah air tawar. Tu. Ingat weh kamu. Tapi sekarang ni banyak dah kalau tengok pendapatan yang ulama bahas ayat bahas hadis ni berlaku tahun ni, memang banyak dah sekarang. Banyak benar lah. Banyak anak-anak deraka kat mak banyak. Tu. Maka dipandangilah ibu itu sebagai pandangan tuan kepada hamba sahaya. Apa dipandangi? Dinampakkan ibu sebagai hamba ya. Mak, duit 100 bagi. Esok pula, mak, duit 50 100 marai ambil dah mu ni. Kalau tak datuk ni kecil banyak. Weh dak. Oh, banyak dah mari mu hamba banyak lagu tu. Mari minta air tawar, kadang-kadang teriaklah mak. Ada hak seorang tu mari, tak mari paglan ni. Dia baru minta air tawar anak dia. Anak mu dak sengaji buat. Oh, ya ada. Duk ngaji kalau sie. Kalau nikah dia mula tekad kalau kajak lah. Tekad 3. Entah tu. Oh, bulan ni atau pergi 2 hari baru. Bulan ni 2 hari. Pergi. Lepas tu mana? Dia bagi tahu ni tok dia bukan mak dia dah. Tu mak dia bagi tahu. Abah. Nak pergi belajar mengaji kau ana apa? Main handphone, main telefon ni. Pukul 2 malam baru tidur. 3 malam baru tidur. Pas esok je mengaji kau ana. Pas mak tok dia ni ikut anak ada, ikut cucu.
Kalau macam ni mek tawa bagi mok bukan bagi anak. Apa kata dia? Mek tawa we kok mok ni, yang mek tawa we kok anak. Helak anak batang rumah, main handphone. Main telefon pukul 3 malam baru senggah. Mek tawa kok mok kata. Ya, mak dia. Hak ni we kok anak, hak ni we kok mok. Ni. Kalau tak ada lagi. Tu. Halak anak mah. Anak halak ke besar wak kan dia bagi tahmak bucu ni jadi bucu tu. Ni halak dia anak. Umur 8 tahun gitu ya. Main handphone sampai pukul 3 malam baru tidur. Pas esok tak belajar sungguh mengantuk. Tu malah jadi orang malah. Berkata murid sikit teriak. Teriak. Mak tu manja. Ayah tak boleh manja-manja tu. Khanai budak ni tak lawa ke. Ya, ayah takut sikit ni. Ya tua ya ku itu dah. Ya padahal dak buat sungguh kali. Ingat baik ini alamat kiamat. Kamu buat main-main alamat kiamat. Banyak ni? Banyak. Maka ingatlah, jagakanlah diri masing-masing. Itu ialah daripada tanda-tanda hari dekat kiamat tu. Maka segala yang tersebut itu daripada awal dengan siapa kat sini ni ialah daripada tanda-tanda hari dekat kiamat tu. Mana yang tersebut daripada perkataan berkata kebanyakan umat adalah perkataan ini menyatakan dari hal hingga sampai kat sini ni. Tu ialah daripada tanda-tanda hari dekat kiamat. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in taral hufata, dan bahawa melihatlah oleh engkau akan orang yang telanjang, orang kaki ayam telanjang, boleh buat rumah besar-besar. Macam mana? Maka apabila kita dapati keadaan dunia ini berputar makna berbalik. Berputar balik. Mana berputar balik? Kepala di atas, kaki ke bawah tu berputar balik. Ngerti? Asal dianya kaki ke bawah, kepala atas. Berkata berputar ni, kaki naik atas, kepala di bawah. Taninyu. Ni, taninyu apa ni? Tanam kelapa. Tu berputar balik. Berputar balik ni mana kata orang yang sesak jadi kaya. Tu orang yang sesak miskin, tak ada nak makan, putar jadi kaya. Orang kaya beloma pulaknya bertewah-tewah, berebut-rebutkan buat bangunan. Buat bangunan, beli bangunan, tak puas satu ambil satu, tak puas satu ambil satu pula. Padahal dia ni tak ada guna apa ni. Itu alamat kiamat. Tu. Apabila kita dapati keadaan dunia ni berputar dan kita dapati ahli dusun. Dan kita dapati ahli dusun. Apa ahli dusun? Ahli kampung. Apa ahli kampung? Penduduk-penduduk di kampung. Penduduk-penduduk di kampung, di bukit. Kita misal kat sini bukit seperti Bukit Tanto. Betong kalau kat sini. Kok bukit bangai. Dulu penduduk hari tu basah yo. Ada tiana putung, 9 putung ya dulu hari itu. Berdurian mahal ni rumah dia 2 juta. Cagut dan tak bukit duk cokoh dia tu. Kita tengok ya ni hebat, jaya dia. Dulu hari itu ada tian 9 putung ya rumah dia. Sekat duk bukit duk kapul ni buat rumah besar dia. Ingat tu alamat kiamat. Tu dia. Ingat gitu. Didapati ahli dusun, ahli kampung, penduduk kampung yang hidup dengan miskin itu berputar kehidupan ahli dusun. Berputar sebagai kehidupan raja-raja. Dulu itu orang ke kampung kat bukit tak pakai aircon. Kalau ni aircon penuh dah. Siapa lah bilik air pun ada aircon dah. Bilik tidur tu memang lah aircon dah tu. Aircon ni apa? Air. Tak kerti aircon. Ni, air. Air ni. Dulu itu orang bukit tak ada air.
Ada egai ni. Egai. Dulu itu egai lah. Ada kibah juga. Masa sehari ke sehari dapat pitih baju. Ya buah tu. Buah ekon ke ni. Masuk dalam bilik tidur. Lepas tu ke apa bilik ekon. Tak ada apa dah subuh di mana Allah tak tahulah. Boleh hujan-hujan ini dia kat aku tidur niat dah. Aku tidur niat dah saya bangun. Nah, ada cara sungguh dah. Orang kampung tu. Kehidupan nikah sebagai kehidupan raja-raja. Ning lama aku duduk sobat. Duduk tanah dian saja ni, durian saja ni 9 tahun sama sobat. Tahun ni tahun berezeki dia kena puas hati sikit. Dulu hari tu rumah dia tak ada maksiat. Bawa kata pitih banyak ambil stereo masuk masuk. Buat home theater masuk dalam rumah. Tu kau buka lagu sekali kau dum kocok rumah. Dok kata kau bombing kocok dak bombing stereo dia tu, home theater dia tu. Ya tengoknya. Tu kehidupan macam tu. Nah, dan orang-orang kaya pula. Orang-orang kaya hingga berlomba-lomba mereka itu orang kaya pada mendirikan rumah batu. Itu dia. Kita dapati orang kaya. Allah pada kata ahli dusun kan. Atas dapat ahli dusun. Dan kita dapati orang kaya-kaya hingga berlomba-lomba, bertewah-tewah berlomba-lomba. Bertewah-tewah, berbadu-badu. Mereka itu orang kaya-kaya. Berlomba pada mendirikan rumah batu dan bangunan yang besar-besar. Padahal orang miskin nak makan tak ada. Rumah dia 200 tanah. Rumah dia ni besar, tak ada duduk ni. Buat saja. Jamai saja, tanah saja tu habis 500,000 baht. Kalau Malaysia kan habis 50,000 ringgit. Tanah saja untuk tempat kodah hajat. Berlomba buat. Buat baru ni baru. Ingat tu berlomba-lomba membina kebangunan alamat kiamat. Ada lagi? Ada dah. Maka apabila ada dah, kata musannif jana, maka inilah apa? Keadaan dunia ini berputar dan ahli dusunnya hidup ila akhir hidup. Maka inilah keadaan dunia ini berputar. Dan didapati ahli dusun yang hidup dengan miskin itu berputar kehidupan sebagai kehidupan raja-raja ila akhirih. Tu inilah. Rojok keadaan dunia ini berputar dan ahli dusun yang hidup dengan miskin itu terputar kehidupannya sebagai kehidupan raja-raja ila akhirih. Setengah daripada tanah hari kiamat juga. Masya Allah, kita tengok orang umur besar suka tengok, dia berjaya sungguhlah kehidupan dia. Dulu itu susah ya. Dulu kita lah pakai kereta buruk ya. Kita kacir ya kalau Malaysia. Kalau sini kita tu dulu itu. Sekarang dah jual baik dalam Allah ni, boleh kereta baik. Masalahnya. Dulu itu susah ni. Dia ni. Kau ingatlah duk jual tepung kau nak pagi. Kau pasal malam je jual tepung. Tapi sekarang ni jual online. Jual dalam Facebook. Macam ni jadi kaya daripada orang miskin nak jadi kaya dalam masa 2-3 tahun je. Maka ingatlah itu alamat kiamat. Alamat dekat kiamat. Orang berlomba-lomba dengan harta keduniaan. Balik orang agama pula, dia berlomba-lomba buat masjid. Aku nak buat masjid habis 10 juta. Aku nak buat masjid habis macam tu macam ni. Orang tak ada dia sembahyang. Ni. Atau aku nak buat masjid biar jadi cantik masjid tu. Makruh pula kat situ. Membina masjid, menghiasi masjid makruh. Dengan berkalo-kalo, dengan berwarna ni warna kuning ni makruh. Cuba kita tilik dalam masjid Rasulullah. Atasnya pelepah tamar, dindingnya pelepah tamar, bawah ni pasir. Hingga setengah-tengah sahabat kecing dalam masjid.
Kecing masjid. Sengkaan dia kata bukan masjid. Di bucu tu kan. Kecing. Orang Badui kecing dalam masjid. Nah, maka sahabat Nabi kata diam. Jangan buat dia. Biar dia kecing sudah. Yang kecil sudah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, dia kecing dalam masjid. Biar dia kecing sudah, nanti dia kecing tak sudah, kamu pergi tahan masa tu, dia bangun mesti berlomolah kot dinding. Pasal kecing tak boleh berhenti. Tubik tu kamu nak berhenti tak boleh dah. Nah, biar dia kecing kecing habis, kamu pergi buang tempat kecing, buang tubik. Kecing masjid. Maka sekarang ni orang berlomo-lomo dengan binakan keduniaan. Aku nak buat masjid habis, bagi sekian. Tu macam-macam lah nak perhiasan masjid tu. Itu ingat, bukan kau anak-anak dah, itu nak bagi tahu katanya hampir kiamat. Nah, hampir kiamat, ingat baik tu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibrilu atakum. Maka hadis ini menunjukkan atas bahawasanya iman, Islam dan ihsan, iaitu iman, Islam dan ihsan ni agama ataupun agamu. Sebut kata agamu, iman, Islam, ihsan. Iman usuluddin, ihsan syariat. Itu iman usuluddin, i'tiqad kita dengan Allah. Islam syariat, ihsan ialah tasawuf. Tu ihsan. Apabila kamu ada tasawuf, maka kamu ada adab, ada akhlak. Nah, tu. Dan dipahamkan pula pada hadis ini bahawa wajib percaya pada qadar, yakni takdir dan qada Allah serta kandungannya yang lain tu. Nah, serta kandungannya yang lain, serta kandungannya yang lain-lain. Tu wajib juga percaya. Nah, wajib percaya pada qadar, yang takdir Allah dan qada Allah. Apa qada? Hukum Allah serta kandungannya yang lain-lain lagi. Lain pada qadar dan qada Allah. Banyak lagi. Tu dalam qada Allah tu banyak lagi. Apa? Ada hari kiamat, ada pada mahsyar, ada titik sirat, semua tu. Ada kausar, ada syurga, ada neraka. Macam-macam lah tu benda tu. Soalnya telah datang seorang lelaki kepada Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Maka lalu kata seorang lelaki kepada Ahmad bin Hanbal. Yang ni Imam Hanbali ya, Ahmad bin Hanbal ni. Kata macam mana? Berilah aku nasihat dan pengajaran. Minta nasihat. Hei Syekh, bagilah nasihat pada aku. Lalu tu maka berkatalah Ibn Hanbal kepada seorang lelaki, sekiranya sebenar Allah Ta'ala mengaku rezeki engkau, menjamin rezeki engkau, kenapakah engkau berduka cita, yakni dengan rezeki? Sebenarnya kalaulah mempegang katanya Allah Ta'ala sudah jaminkan rezeki engkau, kenapakah engkau berduka cita, engkau berusing? Semua kita kan yakin tu, tapi rusing apabila pitih tak ada lah. Tengok pitih lah boket ada 100. Serabut ada 100 tak pergi deh, duk pondok. Ada 20 kok, ada 10 kok kenaling. Assalamualaikum. Bunyi lah. Assalamualaikum. Lek Lek lah. Duit tak ada dah kelek lah. Serabut tak tahulah. Duk tu deh. Tu deh. Bayah dah jahati ni. Nah, tak kata siapa, habis orang Tino, orang perempuan ni, kalau suami dia pitih banyak, dia suka. Gusi tak kata. Tak kenyi tu. 24 jam. Kalau tok laki pitih banyak. Kalau tok laki pitih tak ada. Muka sebab ketuk ni. Muka tu. Tak tahulah. Kalau tok laki suami pitih tak ada.
Nah, tengok Ibn Hanbal kata, kenapa kau menduka cita dengan rezeki? Padahal sebenarnya Allah Ta'ala sudah mengaku rezeki kamu. Nah. Oh, payah ni. Sekiranya sebenarnya neraka itu maujud, yakni ada, mengapa engkau perbuat akan kejahatan? Nah, sebenarnya kamu mengaku bahawa neraka tu ada. Buat apa rasa kita kau? Kenapa kau? Buat apa kau untuk buat jahat? Kamu tak semayang. Nah, kamu tak puasa. Kamu tak apa-apa itu ini. Sebut kata neraka Tuhan. Kamu suka benar lah. Tapi mu tahu kata neraka Tuhan dah. Tahu. Semua kata pegang kita semua. Semua berita ni. Pegang kata neraka ada. Neraka ada. Tapi kenapa dia buat kejahatan? Duk tak semayang buat apa? Duk curi buat apa? Nah, duk kangguk buat apa ke orang? Tu. Sekiranya sebenarnya pertanyaan bukan nakir, kenapa kau dijadikan manusia? Tu. Apa ni? Tak ada khabar ni. Sekiranya sebenarnya pertanyaan bukan nakir, kenapa kau dijadikan manusia? Apa dijadi ke apa dia? Kita mau apa? Dijadikan manusia juga. Bagaimana pas ada manusia di lembu? Nampak dia. Tu. Sebenarnya pertanyaan bukan nakir dalam kubur tu. Kenapa kau dijadikan manusia? Ikut dia lah. Tak ada manusia di lembu. Dah. Kamu tahu dah kata soal bukan nakir ada dalam kubur. Buat apa? Munduk jadi beragai lagi. Kamu tu manusia dijadi untuk apa? Jadi untuk apa kamu manusia ni? Kamu masuk dalam kubur kena tanya. Munduk tak ada dia ni pun. Kata tanya dah jawab dah. Kelik apa masalahnya? Kelik apa? Hai. Nak kita leh dah tu pun. Kai letak kan. Tu pun kena lebih caksi dah. Ni, mau nak kena siku balik dah. Karena lutut hiam. Ni, kucak lagi tak leh dah tu. Pas muka nakil kita tanya supaya apa tanya kamu dah. Ni pas mata merah nyala lagi. Kacak tu baik cakap kat mulut ni berapi pula tu baik. Allah. Tak kena jawab dah. Ni, mereka tanya, "Mana buka? Siapa tu haimu?" Apa belum? Baik. Mata merah nyala bagi. Nak jawab mana? Sabar-sabar dekat, sabar. Jawab itu. Nampak dia. Sabar. Dia pun tak kena kawan. Iya. Ni. Masya-Allah sungguh. Sekiranya sebenarnya dunia ini akan lenyap, mengapakah engkau tetap di sini? Ingat saat ni, sebenar bukan nakir. Kenapa kau jadi manusia? Patut jadi binatang lah kita. Gitu. Patut jadi binatang lah kita pada jadi manusia. Tengok banyak ada kalangan sahabat-sahabat. Ni, Sayyidina Umar minta jadi jerami. Reti jerami. Jerami ni iaitu gandum. Kalau ada pokok gandum tu yang ambil pokok buah tu tinggal ada jerami dia ada. Sayyidina Umar minta jadi jerami. Kalau aku jadi jerami, hilah cu jadi baja gitu ya. Tapi kena jadi manusia, kena soal bukan nakir lagi. Ada sahabat yang lain minta di binatang. Kalau aku jadi burung, aku tak kenalah azab Allah Ta'ala. Patut jadi burung lah, apa jadi orang. Sahabat tu sini lah dah ni. Sebenar pertanyaan bukan nakir, kenapa kau dijadi manusia? Patut no jadi binatang baru-baru. Karena apa? Karena apabila mati, tak kena tanya kalau binatang kau. Tapi kalau manusia ni masuk tu, orang mukmin ditanya 1 minggu. Kerana mulia. Orang munafik ditanya 40 hari. Kerana menseksa. Orang kafir tidak tanya walaupun 1 pun. Kerana azab. Pergi masuk pun, tak ada cara dah. Ni kata ni apa Ahmad bin Hanbal kata, tak patutlah kita jadi orang. Patut jadi binatang baru kena. Bila mati tak kena soal.
kucing mapuh mati depan pondok kita, kamu cukup dia. Tapi kalau orang mati kena talqin pula tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah semayang begitu ini. Hatta pergi kubur pula. Masuk dari kubur kena tanya pula. Habislah kita. Gitu lah. Masa kita buat cukup nafsu tak rasa gano. Tu maknanya begitu Tu. Kenapa kau dijadikan manusia, tidak jadikan binatang? Tu. Nak buat gitu tu, tidak tak faham tu. Sekiranya sebenarnya dunia ini akal lenyap, mengapakah aku tetap di sini? Tu buat rumah besar-besar rumah. Orang minta kerak tak jauh bagi. Minta sumbangan tak bagi. Tapi rumah besar. Buat sepuluh tukar langit dah. Padahal banyak orang buat rumah besar tak sempat duduk, mati banyak. Tapi pitih dia tu sekira kalau dia buat belanja dalam agama, masya-Allah pahala dia sampai berterusan. Sekiranya sebenarnya berhisab hari kiamat, kenapa kau dihimpunkan harta kekayaan dengan tiada dipakaikan dan digunanya harta? Kamu tahu dah kata sebenarnya harta kamu akan dikira di akhirat esok. Tapi apa kau mu tak dipakai harta untuk agama, tidak digunakan untuk belanja pada agama. Kamu gunakan harta kamu untuk agama, maka kamu akan jadi orang berjaya. Siapa-siapa tak ada kira lah. Gunakanlah. Tu. Tapi kalau kamu kan guna harta kamu untuk keduniaan kamu sahaja. Kereta rumah kamu ada 3 buah, 5 buah. Kamu seorang tu 5 buah seorang tu. Rumah tu besar. Nantilah kamu akan sesal apabila kamu mati. Tu. Kenapa kau dihimpunkan harta kekayaan dengan tiada dipakaikan dan digunanya? Sekiranya sebenarnya tidak suatu itu dengan hukum dan takdir Allah, kenapa kau akan menaruh takut dan gentar, yakni gementar. Getar, saya tak pakai getar. Kalau sebenarnya tidak suatu dengan hukum dan takdir Allah Ta'ala, kenapa kau akan berasa takut, akan berasa gemetar? Kerana kita seorang manusia, tak gitu kan? Kalau nampak hantu, berasa takut. Nampak bedil, berasa takut. Nampak orang masuk paksa kita berasa takut. Tapi semua tu takdir pada Allah SWT. Sebab itulah rukun iman yang ke-6, percaya kepada qada dan qadar. Qada hukuman Allah. Takdir ialah sakatan Allah terhadap kita ni. Kita Allah Ta'ala sudah hukum nak jadi macam mana masa depan. Tapi kamu kena usaha lah. Kita usaha balik kamu, kejadian balik Allah. Usaha. Jangan kamu duduk pondok tidur kot. Dah Tuhan letak aku alaing aku tidur alaing. Tak kena duduk mengapa, tak kena duduk belajar. Tidur tak apa dah. Dah aku tanda kata alaing aku ni. Buat kerja lah. Dia mengaji koda-koda tu hai banyak dah. Klik tu tidur. Lepas tu jawab dia orang cidik dah. Lepas tu makan kan mau makan apa? Kalau tu hari kenyang, tak nak makan pun. Duduk situ lah. Tak payah makan, tak payah minum. Itulah kalau buat makan minum dia usaha. Kalau buat alim dia tak nak usaha. Gitu. Dia kata baik, dia faham baik-baik tu. Inilah bagus benar perkataan Ahmad Ibn Hanbal ni. Bagus benar lah. Habis. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma wallahu alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم. Subhanallah, subhanakallah.